Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah pendrive 3.0 dari Kingston. Laju tapi tak good enough untuk tahun 2023. Perkenalkan, Kingston External SSD XS1000. Sebuah portable SSD dengan read-write speed sebanyak 1000 MB per second. Laju macam pelesit bosku. Untuk pendrive dan juga portable SSD ni biasanya orang guna untuk simpan data lah kan. Tapi sebenarnya, tahukah anda yang ada banyak cara genius yang kita boleh guna pendrive dan portable SSD ni? Dalam video kali ni, saya akan share 5 cara genius kita boleh guna pendrive dan juga portable SSD macam Kingston XS1000 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Manaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey kawan-kawan, sebelum kita mula, saya just nak bagi tahu kepada anda yang video kali ni disponsor oleh Kingston. Mereka hantar external SSD terbaru mereka iaitu Kingston XS1000 untuk saya main-main. Kalau anda beli Kingston XS1000 ni, apa yang anda akan dapat? Apa yang ada di dalam kotak dia? First kali, of course, kita akan dapat satu kabel USB-C ke USB-A. USB-C ni kita cucuk ke dia punya external SSD, manakala USB-A kita boleh cucuk dekat kita punya PC, dekat laptop dan juga konsol. Kalau anda nak cucuk dekat smartphone pun boleh, tapi pastikan anda ada adapter USB-A ke USB-C. Kemudian kita dapat dia punya main product, which is dia punya design ni lebih kepada casual, size dia pun tak besar sangat, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Dekat depan ni ada branding Kingston, kemudian di keliling dia tak ada apa-apa. Di hadapan ada satu port USB-C dan ada satu notification LED. Saya dah test performance Kingston XS1000 ni guna Crystal Dismark. Speed untuk read dan juga write saya dapat sekitar 1000 MB per second. Memang laju macam pelesit. Kalau anda nak jadikan dia sebagai external storage, anda nak masukkan file, program anda kat dalam, memang tak ada masalah. Cuma anda kena tahu satu benda lah. Kalau anda nakkan full speed 1000 MB per second untuk XS1000 ni, anda kena pastikan port yang anda cucuk tu adalah port yang kena dengan dia, yang mesh dengan dia. Kalau anda pergi cucuk dekat USB 2.0 ke ataupun 3.1 Gen 1 ke, anda tak akan dapat speed sebanyak 1000 MB per second. Benda ni anda kena aware lah. Banyak juga feedback yang saya dapat bila saya recommend portable SSD dekat orang yang speed dia laju-laju kan. Orang beli, balik guna dekat dia punya laptop, tengok-tengok speed yang dapat tu 400 MB per second macam tu saja. Bila kita korek-korek kenapa jadi macam tu, tengok-tengok tersalah port. Alright, kita balik kepada topik asal kita. 5 cara genius guna pendrive. Cara yang pertama ni agak simple dan ramai orang tahu, cuma saya perhatikan tak ramai orang guna. Kita guna, cara pertama ni kita guna kita punya portable SSD dekat kita punya smartphone, which is kita boleh pindahkan data-data dari smartphone ke pendrive ataupun portable SSD Kingston XS1000 ni. Mungkin kalau kita tengok sekarang, kita punya kamera, smartphone kamera, dia punya teknologi tu dah makin canggih. Gambar yang kita ambil tu kapasitas dia punya image size tu besar-besar kan. Untuk jimat kan, daripada kita duk beli iCloud, kita duk beli Google Drive, kita duk beli OneDrive ataupun Dropbox tu, why not kita transfer sahaja gambar-gambar yang kita jarang tengok dari smartphone kita. Nak delete sayang, ni yang jarang tengok, kita pindahkan ke dalam external storage macam Kingston XS1000. Cara guna dia simple saja, cuma kalau anda nak guna dengan kabel dia, anda kena ada adapter USB-C. Kalau anda rajin, anda beli je USB-C ke USB-C, cucuk dekat pendrive ni, kemudian anda ambil smartphone anda, even untuk iPhone 15 pun anda dah boleh cucuk direct. Dan bila dia dah cucuk macam ni, kita punya smartphone akan detect. Kita pergi sahaja dekat files, dan dekat files ni anda boleh nampak kehadiran USB storage satu, yang mana untuk XS1000 yang saya main-main ni,
kapasiti dia 1 terabyte. And dekat sini kita boleh nampak lah dia punya kapasiti 1 terabyte. Untuk pindah data simple sahaja, anda pilih sahaja mana-mana file ataupun gambar yang anda nak. Sebagai contoh, saya ambil yang ni, saya tekan lama-lama ataupun saya select dia, saya pilih move, then saya cari folder Kingston tadi, saya pindahkan, tekan move here, so dia punya gambar akan pindah ke sini. Cukup simple. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua pula adalah cara yang mungkin tak ramai orang akan guna dia, but bagi saya sangat genius, iaitu kita jadikan kita punya external SSD ni sebagai portable boot storage. Portable boot storage. Kiranya kita akan masukkan Windows, kita akan masukkan Linux ke dalam benda alah ni. Bila kita pergi ke komputer awam ataupun kita pergi ke rumah kawan kita, kita nak guna komputer dia, kita just cucuk pendrive ataupun portable SSD ke PC dia, kemudian kita pilih bootable drive ni dari XS1000 ni. Dengan cara tu kita boleh pakai kita punya own PC. Kita bukan saja boleh buka Windows dari portable SSD ni, tapi kalau kita dah ada buat kerja, kita ada install game, kita terus boleh main game tu dekat PC baru tu. Cuma itulah, mungkin anda kena install balik driver untuk graphic card, sebab mungkin masa anda install dekat Kingston XS1000 ni anda pakai RTX 4090, tapi bila anda pergi rumah kawan anda yang marhain tu, anda kena downgrade graphic card, mungkin anda main dengan GTX 1660 lah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga pula adalah cara yang sebenarnya anda patut buat, iaitu kita jadikan kita punya pendrive ni sebagai virus scanner. Virus scanner bukan maksudnya kita nak check virus di dalam pendrive ni, tapi kita jadikan pendrive ni macam ubat. Katakan kita jumpa satu PC yang bermasalah, yang ada virus, ataupun bila kita tekan power, dia power on, dia punya logo tu asyik berpusing, kemungkinan besar ada virus dekat situ. So kita ambil portable SSD yang kita dah convert dia jadi virus scanner tadi, kita cucuk saja dekat PC dan dia akan buat kerja dia. InsyaAllah PC kita akan kembali pulih lah. Tak perlu nak tabur garam, tak perlu nak pergi format. But of course masalah tu terjadi atas beberapa sebab lah. Mungkin dia punya driver problem, mungkin juga dia memang ada hardware problem. Cuma yang saya cerita kali ni adalah dalam konteks kalau dia ada virus lah. So untuk jadikan dia virus scanner ni sebenarnya tak perlu nak berbayar pun. Ada banyak antivirus yang tolong kita jadikan pendrive kita sebagai virus scanner. Macam anda boleh cari Panda, anda boleh cari Bitdefender, even anda boleh cari Kaspersky yang sangat famous di kalangan rakyat Malaysia. Nanti link tu saya ada letak dalam ruangan description box below. Itu cara genius yang ketiga. Cara genius yang keempat ni pula bagi saya memang anda pun patut try. Kalau saya yakin anda dah familiar dengan terms cloud storage, macam iCloud untuk pengguna iOS ataupun Google Drive untuk Google punya pengguna, Dropbox ataupun juga OneDrive untuk Microsoft punya kan. So basically kita cloud storage ni adalah storage yang kita sewa. Kita letak barang kita dekat sana, kita sewa secara bulanan. And dia punya opposite dia adalah NAS. NAS ni kita kata macam dia local storage, tapi kita boleh akses menggunakan internet lah. Nak set up NAS ni agak mahal lah. Kalau anda tengok video-video saya sebelum ni, saya ada review beberapa brand NAS, dia boleh cecah sampai RM2,000 Malaysia. Tapi ada cara mudah dan cara yang lebih murah untuk kita guna NAS ni, iaitu dengan cara kita convert kita punya portable SSD, kita punya pendrive, kita punya hard disk ke NAS tu sendiri. Cara dia simple. Untuk tahun 2023, saya perhatikan kebanyakan router untuk UniFi tu dah ada port USB-A. So, port tu pun memang dah support punya untuk kita cucuk storage. So, kita cucuk sahaja kita punya portable SSD macam Kingston XS1000 ni ke kita punya router. Kemudian, kena buat sedikit setting lah. Dia tak automatic jadi punya. Kita kena masuk dalam DNS router, kita kena masuk dalam address router kita tu. Kemudian, kita pergi dekat media.
media, biasanya dekat media, dan kita turn on dia punya storage punya feature ni, dan kita boleh access dekat mana-mana tempat as long as internet rumah kita tu ada connection lah. Anda nak buka dekat anda punya pejabat boleh, anda nak buka on the go masa makan dekat Nando's pun boleh, dan anda bukan sahaja boleh jadikan dia cloud storage, tapi anda bukan sahaja boleh jadikan dia tempat untuk simpan data, tapi anda pun boleh jadikan dia sebagai media server macam tu. Anda download cerita banyak-banyak, letak dalam dia, anda boleh buka dekat Android TV, dekat mana-mana sahaja. Even anda boleh share anda punya cloud storage tu dengan family members, dengan kawan-kawan, dengan cara yang sangat-sangat senang. Ini cara jenis yang keempat. Dan cara jenis yang kelima ataupun yang terakhir ni, dia bijak tapi keperluan untuk guna dia tu tak tinggi sangat, iaitu kita jadikan dia sebagai lock key, kunci untuk komputer kita. Basically komputer kita turn off, kalau orang nak buka komputer kita, dia kena cucuk pendrive ataupun portable SSD yang mana kita dah convert dia jadi lock key. Tadi kita convert dia jadi virus scanner, tapi sekarang kita convert dia jadi lock key. Jadi kunci guys, kalau kawan kita turn on PC pun, dia takkan boleh masuk punya. Dia takkan boleh masuk, nak masukkan nak key in password pun tak boleh. Nak tekan key nombor semua memang tak boleh. Sebab dari peringkat awal lagi, dia punya Windows tu dah kena block dah. Untuk unblock benda tu, dia kena pakai key yang kita buat. Untuk jadikan portable SSD ataupun pendrive kita sebagai lock key ni, dia ada software berbayar, macam contoh Predator, tapi ada juga software yang open license yang kita boleh dapatkan secara percuma. Cara buat dia pun simple sahaja. Kita just install dia punya software, masuk ke dalam pendrive ni, then you are good to go. Kalau anda tengah guna setengah software macam Predator, kalau kita tengah guna, tiba-tiba ada orang cabut pendrive kita, PC tu akan automatic blank. Dan bila kita cucuk balik, dia boleh gunalah. Benda ni macam anda boleh fikir senario dia macam dekat PC pejabat anda ke, anda tak nak orang main anda punya PC, so anda pun lock guna pendrive anda. Ataupun mungkin kalau dekat rumah anda ni, anak-anak jiran, anak-anak sedara selalu datang, selalu main PC anda, then anda bolehlah guna cara ni. Sebab kalau password nanti diorang tahu juga kan, intai macam mana, diorang boleh tahu password kita apa. Tapi kalau ada lock key ni, kita boleh betul-betul lock kita punya PC. So ini 5 cara jenis untuk kita guna pendrive. Saya tak pastilah yang mana anda boleh guna, but bila saya sendiri dari 5 yang saya cerita kepada anda tadi, yang saya tak guna adalah lock key sahajalah. Yang lain tu memang saya pernah guna and sangat-sangat praktikal. Kalau anda berminat untuk beli Kingston XS1000 ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Kalau video ni anda rasa bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan dengan kawan-kawan kita yang lain. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi.